Baik, mari kita buat interpretation based on the probability of whether you can survive or you cannot survive inside the Titanic with the assumptions of the reference male. Ini contoh kita jadikan lelaki sebagai reference. Okay, first of all anda tengok ini dipanggil sebagai dependent variable encoding. Dalam penggunaan logistic regression, dia akan cuba membuat prediction ataupun pengkelasan berdasarkan block zero. Block zero ni adalah null. Apa dia? Null. Dia membayangkan jika tidak ada apa-apa yang kita nak masuk dalam model, inilah dia punya percentage of correct classification. Nampak tak? Berapa dia punya percentage of correct? 59. Nampak tak nampak tu? Kemudian kita tengok sebelah bawah ni. Ini adalah contoh dia punya variable step 1 yang dipanggil sebagai variable in equation step 0 ni. 0 adalah selalunya dikaitkan dengan null. So kita tengok exponential b dia adalah 0.690. Kemudian dia bagi tahulah step 0. Semua step-step 0 ni hanya nak tunjuk kepada anda semua mengenai null. Kemudian kita akan pergi kepada apa yang kita nak tengok, iaitu step 1. Step 1, anda dah jelas bahawa salah satu penggunaan model hipotesis fit atau tak fit logistic regression adalah menggunakan chi. So less than alpha or not? Less than alpha or not? Apa pula no sayang? SIG dia kan 0.0000 ni. So less than alpha, model is fit. Maknanya model ni adalah fit. Faham tak faham? Macam kalau linear regression kita akan tengok pada ANOVA. Yang ini kita akan tengok kepada omnibus test ni lah, model of coefficient. Okey. Bawah tu model summary. Awak akan nampak ada dua perkataan. Pertama dinamakan sebagai Cox and Snell. Nampak tak Cox and Snell? Satu lagi dipanggil sebagai Nagel-Kreke. Nagel-Kreke R square. Ini dua makhluk ajaib ciptaan ahli-ahli statistik. Ianya dinamakan sebagai pseudo. Pseudo apa? Pandai. Pseudo R. So selalunya ulama-ulama research cadang ambil Nagel-Kreke. Nagel-Kreke 34.9%. Dia samalah macam nak dekat-dekat cerita R square, tapi tak pernah samalah. Okey. Kemudian kita ada lagi satu model fit untuk di-evaluate, nama dia Hosmer-Lameshaw. Nampak tak? Okey, Hosmer-Lameshaw ni ada dua mazhab sebenarnya. Kalau awak baca betul-betul dalam statistik, sebaik-baiknya Hosmer-Lameshaw dia mestilah tidak signifikan. Barulah model tu fit betul. Dia mesti more than alpha. Ada setengah ulama cadang begitulah. Tapi nak cerita lebih lanjut, anda pening ni nanti. Abaikan. Ambil yang simple lah. Yang simple tu saya kata ambil omnibus test. Dia sebab apa saya kata abaikan? Sebab Hosmer-Lameshaw, omnibus test, dia semua adalah statistical evaluation yang anda boleh pilih dan tentukan sendiri oleh pihak penyelidik. Okey, yang kita nak tengok sebenarnya pada Hosmer-Lameshaw adalah pada yang ni. Yang ni dipanggil sebagai percentage of correct classification. Contingency, tengok Pada data 31, dia akan detect 24 orang. Pada data 72, dia detect 78. So inilah contoh macam mana contingency table for Hosmer-Lameshaw ni dia identify. So dia punya prediction dengan nilai sebenar tu tak berapa comel. Apa dia? Tak berapa comel. Dia kalau comel 72, 73. 77, 77 juga. Macam tu lah. Macam ni kan macam agak jauh kan. Based on that yang dia akan menyebabkan dia signifikan atau tidak. Dan last kali but not least yang kita akan tengok adalah percentage of correct classification. Tadi masa mula-mula null, block 0 kita dapat 59. Betul tak? 59.2. Sekarang kita dapat berapa? Adakah improve ataupun decrease? Improve. So model dia fit lah. Ini contoh. Macam mana you nak justify model fit or not based on logistic regression. Even awak punya program tak perlu cerita model fit untuk makluman lah. Syllabus awak tak perlu cerita model fit. Awak kena tahu je lah. Oh, model fit ni sama macam ANOVA table dalam linear regression. Cukup yang itu. Sebab yang lebih utama adalah anda tengok kepada variable in equation. Itu sahaja.
So kalau anda tengok pada variable equation, anda boleh nampak dia punya coefficient adalah 2.461. Kalau linear regression, ini dipanggil sebagai coefficient, standard deviation coefficient. Tetapi kalau nama dia adalah apa ni? Logistic regression, dia tak boleh panggil standard deviation coefficient, dia panggil probit logit coefficient. Dia tak panggil coefficient lah, dia panggil probit logit. So kita dapat 2.4 standard error, walk statistic, SIG, exponential B 11. Yang ini adalah contoh menunjukkan lebih daripada satu. Makna dia apa? Makna dia apa? Null adalah satu. Perempuan 11. Makna dia apa? Kalau anda perempuan, 11 kali ganda anda mempunyai chances untuk hidup semasa episod Titanic. Jelas. Tapi ini dinamakan sebagai crude. Crude apa crude? Data mentah lah crude. Kita tak adjust lagi. So sekarang ni, selepas ni, saya akan masukkan apa yang dipanggil sebagai adjust, iaitu saya akan masukkan passenger class. Anda akan tengok, ada perubahan ataupun tidak kepada OR perempuan ini. Jelas tak jelas? Saya akan tengok, kita tengok sekejap lagi. Okey, kita tengok yang bawah. Nama ada H. Nampak tak negatif kat situ? Apa maksud negatif? Apa maksud negatif? Orang yang berumur atau orang yang tak berumur? Berumur ke tak berumur? Okey, yang dekat sini sebenarnya H dia nak ceritakan bahawa ia adalah tidak signifikan. Sebab ini data numerik. Ingat, H adalah data numerik. Kita dah belajar dekat dalam history ataupun sejarah, kalau Titanic, yang akan ramai hidup adalah budak. Orang yang memang berumur tak akan hidup. Itu diterangkan dengan data ni lah. Ini contohlah, data tu diterangkan demikian. Tapi data ni contoh kalau kita tengok pada H ni, data ni tak signifikan. Baik, ini habis untuk kita punya yang simple ni. Saya tunjuk yang simple je. Yang kedua kita akan buat sekarang adalah dengan menggunakan adjusted. So untuk adjusted, senang je. Anda dah ada passenger class tadi kan? Anda dah ada age kan? Betul tak? Betul ke tak betul? Categorical ni kita letaklah first. Kita dah letak first lah kan? First. Okey, contoh anda nak buat apa yang dipanggil sebagai adjusted. So adjusted kita masukkan variable yang lain yang boleh mempengaruhi kajian kamu. Inilah yang kamu belajar tadi dalam bab co-founders ataupun error and bias management. Ingat tak? Ada satu kawalan dinamakan sebagai statistical model selain daripada stratification. Ingat? Dalam nota yang mula-mula tadi. Kau tak ingat Memang kau tak ingat, tak apa. Aku ingatkan. Ada dua cara macam mana kamu nak kawal co-founders. Cara pertama adalah melalui design of study. 3 cara. Pertama, randomization. Kedua adalah restriction. Ketiga adalah matching. Pandai. Dan ada kaedah yang kedua untuk kita menyettlekan masalah co-founders menggunakan 2 cara. Pertama dinamakan sebagai stratification. Yang kedua dinamakan sebagai statistical modeling. So ini contoh statistical model. Kita akan masukkan faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi seseorang itu punya chances. Ini contoh yang asal gender lah kan. Gender, saya akan pergi pada categorical. Gender saya adalah first sebab saya nakkan lelaki itu sebagai reference. Dan saya masukkan passenger class. Dan saya pilih passenger class ini. Okay, passenger class ini sebagai categorical data. Dan passenger class saya akan gunakan yang terakhir. Kelas yang ketiga. Kemudian saya pun masukkan juga fare. Fare apa fare? Yuran. Yuran lah ataupun harga tiket. Okey. So saya masukkan semua variable ini ke dalam model saya. Tujuan dia apa? Saya nak tengok, nak adjust. Saya nak tengok yang perempuan 11 tadi ni, adakah maintain 11 ataupun telah berubah? Itu je saya punya objektif. Jelas Itu bila kata crude dengan odd. Tapi dalam exam biasa kita tak minta you buat crude dengan adjusted. Biasanya kita nak you tahu je crude tu apa, adjusted tu apa. Okey, so sekarang ni saya akan rerun balik data ni. Dan saya akan tengok yang last kali. Dah bersedia dah?
Okay, tengok yang last sekali. Kita punya gender tadi adalah lelaki, betul? Sekarang ni gender kita adalah perempuan. Yang ditunjuk sini adalah perempuan lah. So tadi kita dapat berapa? 11. So sekarang kita dah dapat berapa? 12. Ini adalah apabila kita kontrol dengan menggunakan kita punya variable-variable lain. Nampak tak? Ada satu yang tak signifikan. Nama dia apa? Nampak? Sama dengan berapa ni? RR sama dengan 1. Dia tidak ada kena-mengena antara hidup atau mati. Dalam kes Titanic ni lah contoh. So passenger class ni kita dah boleh nampak yang ini adalah passenger class 1, ini adalah passenger class 2. Kalau anda run passenger class 1 dan 2 sahaja, tengok anda ingat balik yang tadi, sahaja anda run dapat 4.9 kan? Anda dapat 4.9, yang lagi satu anda akan dapat 2. Tapi anda tengok bila anda run bersama-sama dengan jenis kemaluan pula. Dengan jenis jantina, maka anda akan nampak yang lebih detail. Maknanya dengan adanya pengkelasan dia duduk di kelas mana dan juga dia jantina apa, maka kita tahu probability dia boleh hidup berapa banyak. So kesimpulan dia, siapakah yang paling indah hidupnya ketika masalah Titanic berlaku? Perempuan yang duduk di kelas pertama. Itu maksudnya. Jelas